A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita pergi kepada kita imbas sikit apa yang kita belajar last week, minggu lepas ya. Minggu lepas kita satu ayat tu, minggu lepas satu kali je. Maknanya satu hari je. Kadang-kadang ada ayat tu memerlukan kita ni kupas lama sikit, panjang, ada kalanya lah. Sebab saya rasa macam, bukan saya rasa, Fatihah ni satu surah yang penting kan, diwajibkan untuk kita baca setiap hari dalam solat. Tak ada Fatihah, solat tak sah. Jadi kat situlah kadang-kadang ada setengah-setengah ayat tu memang perlu sebab dia adalah ringkasan kepada Al-Quran. Jadi ayat-ayat tu bila kita cerita tu dia sepatutnya akan menerangkan ayat-ayat dalam Fatihah. Jadi minggu lepas kita belajar tentang ayatnya ialah ayat yang ke-6 iaitu ihdinas siratal mustaqim. Bila ihdinas siratal mustaqim ni kita minta kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah. Sebelum tu ialah memandangkan ada yang baru ni. Jadi saya cerita sikit tentang Fatihah ni secara keseluruhannya. Dalam Fatihah kita disuruh ada satu hadis qudsi ni. Maknanya apabila kita solat ni sebenarnya kita adalah sedang bermunajat kepada Allah. Ni cerita pasal Fatihah ni wajib baca dalam solat. Tak ada Fatihah, solat tak sah. Jadi sebenarnya Fatihah tu berdasarkan pada hadis ini, hadis qudsi. Tahu kan bila saya sebut hadis qudsi semua tahu maksud dia hadis apa? Semua tahu kan? Sahih. Bukan saja sahih. Hadis qudsi ialah firman Allah Ta'ala tetapi tidak dalam Quran. Maknanya Allah bersabda berfirman kepada Nabi SAW. Itu disebut hadis qudsi. Tapi dia bukan ayat Quran. Dia hadis. Apa yang Nabi sampaikan. Maknanya Nabi kata, macam contoh dalam contoh yang ni, daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda. Maknanya Nabi yang kata. Nabi kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala berfirman. Qala Allahu Ta'ala. Jadi Qala Allahu Ta'ala kepada Nabi SAW, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Saya baca nanti kita baca terjemahan. Wali abdi ma sa'al fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah ta'ala majjadani abdi wa qalla marrah fawwada ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza. Qala maknanya Allah berfirman hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi maksud dia ialah ni Allah berfirman. Allah berfirman kepada Nabi SAW. Aku bahagikan surah Al-Fatihah di antaraku dan hambaku kepada dua bahagian. Bagi hambaku apa yang ia minta. Apabila seseorang hamba itu mengucapkan, maknanya baca Alhamdulillahirrabbilalamin dalam solat tu tadi, Allah Ta'ala menjawab, hambaku memujiku. Apabila ia mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala menjawab, hambaku menyanjungku. Apabila ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, dia menjawab, hambaku mengagungkanku. Ada kalanya dia menjawab, hambaku menyerahkan dirinya kepadaku. Apabila ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia menjawab, ini untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta.
Apabila ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia menjawab, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. So very important. Maknanya Fatihah tu adalah permintaan kita kepada Allah. Dan Allah mendengar dan hendak dia menjawab. Maknanya menjawab dan memberikan apa yang kita minta tu dalam solat. Ya? Jadi bila kita sebut tentang hidayah, minta petunjuk, selalu kita macam rasa kita semua rasa kita dapat hidayah tak? Kenapa Allah, kalau kita dah dapat hidayah, kenapa Allah suruh kita minta 17 kali sehari? Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, maknanya pada perkataan ihdina tu sendiri. Pada perkataan ihdina, maknanya apa yang kita minta kepada Allah? Ada 3 perkara kat sini. Satu, ada 3 perkara. Yang pertama ialah kita minta kepada Allah arsyidna. 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 Maksud dia apa? Arsyidna ni bimbingan. Kita minta, ya Allah, bimbinglah oleh Engkau akan daku. Bimbingan. Ni maknanya kita minta bimbingan. Ihdi ni datang daripada perkataan hada. Yang dah masuk bengkel bahasa Arab tu mungkin dah nampak ni. Hada, telah memberi petunjuk oleh ia. Daripada situ dia jadi, minggu lepas dah cerita juga kan ni. Daripada hada, ni fi'il madhi. Kemudian dia jadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia ialah yahdi. Beri petunjuk. Yes. Jadi dia punya ihdi ni fi'il amarnya. Ihdi. Jadi perkataan hada, minta petunjuk kepada Allah, memberi maksud ataupun membawa kepada kita ni sebenarnya minta selain daripada petunjuk, ialah yang kedua, kita minta Allah beri kita taufik. Wafiqna. Maknanya beri kami taufik. Ini kita dah pernah cerita juga dalam kelas ni, pernah lah. Dan juga kita minta kepada Allah untuk berikan kita apa lagi tu, keteguhan, sabitna. Pernah tak cerita ni? Pernah dengar tak? Kelas ni pernah lah kot. Yang lama. Sabitna ni minta teguh. Minta Allah teguhkan. Yang ini minta Allah berikan taufik. Ini minta Allah beri bimbingan. Itu maksud ihdina tu. Jadi bimbingan, taufik ni untuk apa? Untuk jalan yang lurus. Jadi sekarang kita masuk pada ayat yang ni. Bila kita minta kepada Allah beri kita bimbingan, beri kita taufik, teguhkan kita. Teguhkan atas apa? Atas siapa? Untuk macam mana jalan yang dikatakan tu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ni kalau kita penggal, kita terjemahkan dia lah maknanya ya. Terjemahan dia ialah sirata, iaitu jalan. Kita kata iaitu jalan bagi orang-orang yang telah memberi nikmat oleh engkau. Yang memberi nikmat oleh engkau. Ya. Lepas tu? Alaihim, atas mereka. Atas mereka. Telah memberi nikmat oleh engkau. Ni satu kalimah ni. Dalam bahasa kita dah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak terjemah tu jadi 5 kalimah. 5 perkataan. Atas mereka. Jadi atas mereka kita minta kepada Allah. Jalan iaitu jalan bagi orang-orang yang telah memberi nikmat oleh engkau atas mereka. So kat situ ringkasan. Siapa? Soalan dia, siapakah orang-orang ni? Siapakah mereka? Siapa ni? Siapa dia? Siapa? Jawab. Nah, kita tercari-cari. Nanti orang kata, ulama ni ke, Imam Syafi'i ke, adakah itu yang dimaksudkan? Jadi, tidak. Jawapannya ialah ada pada surah 4 ayat 69. Siapakah mereka ni?
Surah 4 ayat 69. Kita baca. Macam kita baca ni, ada 4 golongan disebut dalam ayat ni. Apa yang dah belajar terjemahan, boleh slow-slow pada sendiri boleh baca. Okey, cuba baca. Siapa nak baca? Siapa? Aisyah. Okey Aisyah, silakan. Ustaz belum masuk lagi? Ustaz Arif? Ustaz Arif dah masuk. Boleh Ustaz Arif? Baca Ustaz. Kita baca ayat surah 4 ayat 69. Ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan sesiapa yang ia mentaati akan Allah dan Rasul itu, maka mereka itu bersama bagi orang-orang yang telah memberi nikmat oleh Allah atas mereka daripada para nabi dan para siddiqin dan para syuhada, para orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi dekat situ kita punya jawapan. Siapakah mereka? Orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Jadi ada 4 golongan dalam ayat tu. Kalau tengok ayat tu, orang yang Allah telah beri nikmat, Allah sebut, iaitu 1, para nabi. Dan kita akan tengok satu-satulah ni. Para nabi, nabiyin. Lepas tu para apa? Para siddiqin. Orang-orang yang benar dakwaan iman mereka. Kemudian para syuhada dan para solihin. Umum jawapan dia. Tapi semua ni ada dalil-dalil lah. Siapa dia? Jadi kita pergi tengok pertama, maknanya kita pergi satu-satu lah. Siapa dia? Apa yang dimaksudkan Nabi ni? Para Nabi, para Rasul. Siapa yang ikut Rasul itu, yakni Nabi SAW, maka mereka ni mentaati golongan ni, akan bersama orang-orang yang ni, kumpulan yang 4 ni. Jadi para nabi atau rasul ni, ini adalah satu jawatan yang tidak boleh direbut. Jawatan ni tak dipertandingkan. Ini adalah lantikan secara langsung. Jawatan nak dekat nak bubar don dah kan. Berebut pilihan raya ni tak ada. Dia tak ada masuk. Calon-calonnya Allah yang tahu dan Allah dah pilih. Jawatan yang tidak boleh direbut. Ni satu perkara tentang para nabi ni. Tak boleh nak dilobi. Kalau kita faham bahasa politik sekarang lah. Maknanya ini adalah the chosen one. Cuba kita tengok surah 2 ayat 213. Surah 2 ayat 213 menyebutkan 213. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Masya Allah, barakallahu fiik. Adalah manusia itu umat yang satu.
Maknanya dalam keadaan satu manusia, umat yang satu. Lalu telah mengutus oleh Allah akan para nabi itu sebagai pembawa berita gembira. Maknanya dekat sini dia sebagai bashir. Orang yang membawa berita gembira, dan juga inzar, orang yang wa mundhirin, orang-orang yang membawa berita ancaman, peringatan. Dan telah menurunkan oleh ia bersama mereka akan kitab itu dengan kebenaran, supaya ia menghukum di antara manusia pada apa yang telah berselisih oleh mereka, yakni manusia itu padanya. Dan tidaklah telah berselisih oleh ia padanya, melainkan orang-orang yang telah diberi mereka akannya. Kerana akannya ni apa? Merujuk kepada apa? Kecuali orang-orang yang telah diberi mereka akannya. Beri apa? Yang telah diberikan mereka kebenaran. Dah diberikan kepada mereka kebenaran itu. Maknanya dah disampaikan kepada mereka. Faham ke tak saya punya terjemahan ni tadi? Faham Kecuali, maknanya apa? Tidaklah manusia itu berselisih. Tidak telah berselisih oleh ia padanya, melainkan orang yang telah diberi mereka akannya, daripada sesudah apa yang telah datang oleh ia akan mereka oleh keterangan-keterangan. Bila dia dah dapat, asalnya manusia ni umat yang satu. Lalu Allah pun turunkan Rasul, ajar mereka ni. Mereka mulanya bersatu, kemudian Allah ajar mereka, Allah turunkan ataupun Allah utuskan Nabi berserta dengan para Nabi ni, berserta dengan kitab. Semua Nabi ada dia punya message nak dibawanya tu dengan kebenaran, supaya nak jalani hidup kat dunia ni menghukum dengan kitab itu. Maknanya membuat keputusan, beri ketetapan. Apa yang manusia ni berselisih, manusia ni berselisih apa perkataannya, bercanggah lah, Terlingkah. bertelingkah. Jadi tidak manusia itu dia berselisih, asalnya sikit je, tapi berpecah-pecah kan jadinya. Dan tidaklah perselisihan telah berselisih oleh ia, melainkan apabila orang-orang yang diberikan mereka keterangan tu, kitab itu, daripada keterangan tu dah sampai pada mereka, masa tu dia jadi perselisihan yang lebih besar kerana kedengkian di antara mereka. Mereka ni siapa? Bukan manusia yang ramai tu, tetapi orang yang ada ilmu. Sama ada sebab dia dengki kerana ni bukan kaum dia lah, ataupun kerana Nabi ni, macam-macam lah kedengkian tu, kita akan tengok nanti kejap lagi. Jadi Allah kata lalu telah memberi petunjuk oleh Allah akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka bagi apa yang telah berselisih oleh mereka di dalamnya daripada kebenaran itu dengan izinnya. Dan Allah memberi petunjuk akan orang yang ia kehendaki kepada satu jalan yang lurus. Jadinya sebenarnya tak berselisih, tapi biasanya dia jadi dengki. Kerana dengki itu menyebabkan dia tetap nak berada dalam perselisihan. Dia tidak mahu kembali kepada kitab yang Allah dah turunkan, yang Allah bagi kepada Nabi SAW dan para Nabi sebelum ni. Jadi kita tengoklah ni sekarang ni, kenapa kita cakap macam tu kan? Kerana contohnya pada Nabi SAW, sebelum kedatangan Nabi SAW, sebelum Nabi SAW menjadi Rasul, apakah gelaran Nabi sebelum tu? Al-Amin. Al-Amin kan? Gelaran Nabi sebelum dia mendapat wahyu, digelar dia ni Al-Amin. Semua orang suka tak? Semua suka. Semua suka. Tetapi bila Nabi jadi dia seorang Nabi, maknanya dah dapat kitab, dapat wahyu, menyampaikan kebenaran tu, macam-macam kecaman, macam-macam diceritakanlah, maknanya dikutuklah Nabi ni SAW. Contoh yang pertama, digelarnya Nabi sebagai orang gila. Asalnya sebelum tu, sebelum jadi Nabi orang suka. Dia jujur, dia amanah. Kalau orang pencuri kau simpan kat dia, orang kata jangan sebarkan, jangan bagi tahu kepada orang pun, Nabi amanah menyimpan barang.
Jadi tapi disebabkan dia jadi nabi, selepas jadi rasul, dipanggil sebagai orang gila. Contoh surah 44 ayat 14. Kita ni kan kalau cakap memang bukan, saya mesti tegaskan bahawa kita mesti tengok Quran dulu. Janganlah kita pergi cari tempat-tempat lain dulu. Maknanya kita cari. Pada sekarang ni orang sibuk apa tu? Chat GPT. Dah dengar? Nah, Oh, AI. AI, Chat GPT. Siapa tak pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, Dengar, malam tadi saya dengar. Malam tadi dengar apa dia Ustazah? Apa tu? Ada apa tu? Artificial Intelligence. Kita nak cari apa-apa maklumat, kita boleh cari kat situ. Google lah dia Ya. macam Google tapi dia bukan, dia more than Google. Dia macam Maknanya Oh, dia more than Google. baru lagi ni kan? Baru. benda ni. Jadi nanti saya kongsikan. Ustaz. Abang cari takrif apa tafsir Al-Quran pun boleh kat situ. Tapi boleh tak kita buat macam tu? Tapi itulah. Is Saya behind pernah dengar artificial intelligence. Ustaz Fazrul, Hmm? dia pernah tunjuk dalam betul. Dia kata itu kita boleh guna, tetapi apa-apa pun konten kalau Al-Quran kita kena check dengan Al-Quan tu dulu. Kita tak boleh terima dia. Kita ni kebanyakan daripada kita tahu tak Quran tu? Kita tahu tak bahasa Arab tu? Jadi saya memang Kita tak tahu. tak boleh. Untuk benda lain selain daripada tentang agama, silakan. Boleh, dia banyak memudahkan hidup kita. Tetapi untuk kita ni untuk kita nak macam tentang agama, tentang kita punya, tentang Quran, tak boleh. Sebab dia macam apa tahu, serupalah kalau kita macam Allah sebut dalam surah 6 ayat 116 tu. Kalaulah, sebab Chat GPT ni dia database, dia himpunkan orang ramai. And then dia bergantung juga kepada cara kita soal. Ada orang tanya, kalau dia kata berapa rakaat dalam wuduk kan? Dia kata ikut preference kita sendiri. Ya. Tu saya cakap soalan saya tu ridiculous. Tapi kalau orang yang tak tahu, orang yang memang jahat-jahat tadi tu, memang niat dia nak rosakkan Islam. Jadi orang yang macam yang lagi tak tahu tu lagi jauh lah, lagi rasa okey. Dia jawab ikut preference, dia kata. Dia siap sebut Rasulullah SAW, dia hanya meniru. Dia tu bukanlah manusia. Siapa yang belakang dia tu? Siapa yang cipta dia tu? Siapa yang buat ni semua? Makhluk juga. Microsoft pula dah beli. Jadi kita ni jangan terlampau gairah terus nak guna tu. Kita belajarlah. Mana cerita cekodok pula ni? Siapa dia tu? Kalau dah simpan, tu tak pakai lagi. Kalau pakai yang tu je. Dalam pocketnya Amin boleh mute kan tu. Nah, siapa tu? Saya terpaksa mute Lama ni kena minta tolong someone else, jadi saya punya co-host juga Aisyah lah Ana. Kalau kan saya tak nampak. Okey, jadi cerita pasal Chat GPT tadi tu, maknanya kita ni janganlah terlampau gairah. Tentang agama kita tak sesuai sebab Chat GPT tu dia tak ada common sense. Dan Allah dah utuskan Nabi SAW macam kita baca tadi tu untuk mengajar kita cara-cara jadi hamba. Jadi kita bukannya perlu nak berlumba dengan siapa-siapa. Kadang kita cepat terkesima tau. Kita macam terkagum. Kita lupa yang cipta, yang Quran ni sebenarnya daripada Tuhan kita. Dia dah buat dah. Kenapa kita tak nak kaji? Kenapa kita tak baca? Kita betul-betul patutnya bersungguh-sungguh dapatkan ilmu alat ni. Yang kita dah bertahun-tahun baca tapi kita tak faham. Patut kita faham. Kita dapat terus ayat-ayat muhkamat. Kita terus dapatlah maksud yang kita belajar tu. Fatihah tu 17 kali dibaca tu. Kenapa tak faham lagi? Maksud saya macam itulah. Tapi kita nak, macam kita nak gah. Okey, kita boleh search. Lepas tu takwa, kita search. Perkataan ni gini-gini. Apa dia? Siapa punya definition? Siapa nak check tu? Lagilah kita ni, boleh tak kita check? Sebab memang adalah orang yang buat tu. Kalau kita scholars contohnya, kita dah ada, kita memang dah tahu. Kita punya level macam
Ustaz Mufti ke Datuk Zul Al-Bakri ke, silakanlah. Itu cepatkanlah. Memang ada bagusnya dia tu sebagai satu alat nak mempercepatkan kita punya maksudnya kalau kita nak bina ayat ke, tapi dan kita pula nak menggunakan untuk bahan satu alat untuk membuat kajian, nak buat research dengan cepat, ya boleh. Tapi kalau kita ni level ni faham, kita baca pun belum faham Quran ni, janganlah kita macam terlampau mengagungkan sehingga kita meninggalkan kitab Tuhan kita ni. Akhirnya saya bukan kata orang lah, saya melihat perkara tu jadi macam tu. Dia tak pergi kepada the source, balik juga dia terjemahan dan tafsiran daripada ChatGPT, Artificial Intelligence. How do we know? Bila tanya, are you a Muslim? Dia macam pusing-pusing. Dan kelakar lah kan. Okey, tadi saya kata tengah cerita pasal apa? Ayat ni tadi. Ini ke? Bukan. Para sedikit. Okey. Mana tadi? Kita tengah cakap surah 44 ayat 14. Okey. Boleh baca? Ustaz, tak ada baca, tak buka mic. Tak baca tak? Oh, gila. Okey. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Jadi kemudian tawallau anhu, telah berpaling oleh mereka daripadanya dan telah berkata oleh mu'allamun majnun. Orang ni yang diketahui Mu'allamun apa? Mu'allam. Seorang yang gila. Seorang yang terkenal atau yang gila. Betul? Mu'allam. Saya salah. Kalau betul tak? Tengok terjemahan. I could be wrong. Sebab kata tadi tak sempat tak tengok pula. Tahunya yang ini ayat ni orang ni kata Nabi SAW tu gila lah. Dia kata Nabi gila. Sebelum ni sanjung, sebelum ni kata Al-Amin. Bukanlah sanjung, tapi maknanya dia kenal sebagai orang yang diajar. Seorang yang dia ni diajarkan, maknanya untuk cakap Quran tu bukanlah Quran tu bukan Quran tu Nabi tu buat wahyu. Dia kata Nabi tu orang yang ajar dia cakap macam tu. Dan dia juga seorang yang gila. Dia kata Nabi SAW gila mereka ni. Kemudian dia kata lagi, pertama dia kata Nabi gila, seorang yang gila. Kedua dia kata Nabi SAW orang yang sihir, ahli sihir. Ahli sihir. Surah 38 ayat 4. Ayat 4. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Dan telah terkagum oleh mereka bahawa telah mendatangi oleh ia akan mereka oleh seorang pemberi peringatan daripada mereka, dan telah berkata oleh orang-orang yang ingkar itu, ini adalah sihir yang menipu, sihir yang mendustakan. Macam itulah maksud dia ni, sahirun, orang sihir. Sahir bukan sihir, sahir cakap apa? Sahir ahli sihir yang betul-betul menipu, ahli sihir lah, the person, sahir. So dia macam tu. Nampak? Dia kata Nabi tu ahli sihir. Tergamak lah, sampai tergamak lah kata Nabi ahli sihir. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tu bawa ayat Quran tu sangat-sangat menakjubkan. Even jin pun kan, dalam surah jin tu merasa kagum pada ayat Quran ni bila diperdengarkan. Lepas tu kaum musyrikin Mekah ketika tu kebanyakan golongan aristokratnya, maknanya aristokrat ni golongan bangsawan yang makan di pinggan dan minum di cawan. Bangsawan. Kalau orang tempat biasa-biasa makan tahu peh pinang je, daun pisang.
Zaman ni kita semua bangsawan lah kiranya kan. Makan dengan minum di cawan. Jadi golongan bangsawan tu semuanya kiranya boleh membaca, boleh menulis dan mereka gemar bersyair. Mereka memang menjadikan syair itu sebagai tradisinya. Jadi dia gantungkan syair semua. Sedangkan Nabi SAW tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi macam mana boleh keluar daripada mulut Nabi SAW perkataan-perkataan yang hebat. Maknanya macam contoh bila sebut huruf muqatta'ah tu je pun dia orang tak pernah dengar. Mana datang? Jadi dia kata Nabi ni ahli sihir. Sampai terpukau. Sebab apa? Ramai orang yang masuk Islam. Ramai orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang. Ramai yang meninggalkan keluarga kerana hendak mentauhidkan Allah, kerana selepas menjadi orang Islam. Sebab tu dia tuduh. Jadi ini kiranya sebagai personal act. Maknanya membunuh, character assassination. This is what I would say. Sebagai satu bentuk character assassination. Faham tak? Membunuh karakter seseorang lah. Membuat maksudnya burukkan personality seseorang itu. Sebab dia kata takkanlah dia ni bodoh, dia ni tak pergi sekolah tapi dia boleh cakap tentang Quran ni. Itu yang kata kedengkian di antara orang-orang yang lain. Sakit hati. Orang Yahudi dekat Madinah tu pula pun sakit hati juga. Kenapa diturunkan Quran ni kepada dia ni? Dia ni dah lah miskin. Mereka melihat macam tu. Dia ni tak pandai baca, tak pandai tulis. Kenapa? Dan dia di bangsa Arab. Bangsa Arab ni pada mereka adalah orang yang macam badui, macam orang-orang asli je. Jadi dia menghina. Padahal apa yang Nabi bawa tu membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka. Jadi ni antara tuduhan-tuduhan liar ataupun gelaran nak bunuh karakter Nabi lah. Kemudian dia kata lagi ada orang kata dia ni ahli syair je, penyanyi ataupun panggil apa, pemuisi lah. Macam bila pemuisi ketika tu kita kena faham pula macam mana apa dia orang yang penyair ni, macam mana sifat dia. Jangan tengok Samad Said, jangan tengok Pian Habib, maknanya cerita dia sebagai orang yang syair ni kalau apa dia? Apa ia ni? Tadi ayat ni ada sebut perkataan nazir kan? Ada perkataan zar, maknanya nazir. Orang yang memberi peringatan. A warner. Kalau kita bayangkan syair itu apa sebenarnya, kalau kita nak faham lah. Kita baca dulu surah 21 ayat 5 lah. Sekarang ramai orang yang menggunakan Quran ni tapi dilagukan, sedangkan benda tu bukanlah daripada sunnah. Tapi banyak orang buat. Sampai kan maksud dia lari kerana nakkan lagu tu. Maksud jadi lari. Kadang-kadang dia buat macam ni. Baru ni saya di-highlight lah perkara ni dan saya pun mendengar juga yang dia baca. Patutnya dah berhenti kat sini. Contohlah berhenti kat sini. Tapi sebab nakkan, I do not know why people do that. I think sebab tak faham kot. Jadi dia ambil semula dia macam ni. Wa antum tubsiruna qala. Sedangkan ni patutnya berhenti dah lah. Tak payah. Yang buat macam tu. Kalau kita tak faham. Jadi it's a trend now. It's the trend. Lagu ni. Tapi tak boleh. Jadi sampai kalau kita tengok orang Melayu pula buat. Jadi maksud dia tu dah lari daripada apa yang sepatutnya. Baik, kita baca dulu cerita pasal yang mereka menggelar Nabi ni sebagai penyair. Kalau penyair ni maknanya hiburan lah. Kan? Okay, sila baca. Ayat apa? 5, 21 ayat 5. Betul kan ni surah ni? Sekejap saya check kat sini. Kadang-kadang indeks saya salah. Bismillah. Okay, baca. Betul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bal qalu adghasu ahlami bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bahkan telah berkata oleh mereka adghasu ahlam. Maknanya ini adalah bercampur aduk sesuatu yang adghas ni, kalau bahasa Inggeris dia kata mother. Dan siapa yang ada terjemahan dia kata ahlam ni adalah mimpi-mimpi. Ni hanyalah dia kata Nabi ni mimpi je.
bahkan telah mengada-adakan oleh ia akannya. Bahkan dia adalah seorang penyair. Ini yang saya nak highlight tu. Mereka menuduh Nabi sebagai seorang penyair. Maka hendaklah ia, kalau dia kata macam tu, jadi dia macam mencabarlah, maka hendaklah dia membawakan kepada kami dengan suatu tanda, satu ayat seperti mana telah diutuskan ia orang-orang yang terdahulu. Maknanya kalau biarlah dia, biarkan, suruhlah dia tu bawa satu tanda. Macam mana dulu-dulu orang yang terdahulu dah melihat tanda, dia nak tengok mukjizat, dia nak tengok bukti lah. Dia cakap macam tu. Jadi dalam surah Yasin, surah 36, ayat 69, Allah dah menyangkal tentang hal ni. Dia kata penyair ni dia macam ni. Macam orang tu hiburan lah. Nyanyi je boleh, nak ambil tak apa. Tu satulah. Tapi kita tengok dalam surah Yasin, surah 36, ayat 69. Ni Allah menyangkal. Baca, Ustaz Arif. Ya, mana? Ayat 69 sampai 70. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Dan tidaklah telah mengajar oleh kami akannya syair itu, akan syair itu. Dan tidaklah ia sesuai baginya, tidak sampai, mana tak sesuai, tak pantas untuk Nabi SAW. Kalau kata Indonesian pantas lah kan. Tidak ia yang barilah, tidak sesuai baginya. Tidak lain dia adalah peringatan dan bacaan yang jelas nyata. Nak buat apa tu? Maknanya Nabi tu sebagai orang yang membawa peringatan dan dia tu sendiri adalah peringatan dan juga bacaan. Maknanya Quran, Al-Quran yang nyata. Al-Quran tu bersama kita. Kalau kita baca faham, kita pun terus dapat peringatan tu. Supaya bacaan itu, supaya dia memberi peringatan akan orang yang adalah ia hidup. Orang yang hidup, bukan orang yang mati. Yasin ni bukan untuk baca orang yang mati. Quran ni bukan orang yang mati. Orang yang hidup. Dan supaya tetaplah hukuman itu ke atas orang-orang yang ingkar. Kalau kita ni dalam keadaan ingkar, dengar. Ini Allah kata. Jadi kita hidup lagi masih boleh tetap. Jadi kalau orang yang dah mati pula, kita dengar, dia baca, tetaplah. Maknanya apa yang Allah cakap tu tak akan berbalik lagi. Kalau mati dalam keadaan ingkar, mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, mensyirikkan Allah, tetaplah balasan tu ke atas mereka. Jadi cerita pasal syair ni tadi kan. Mereka kata Nabi SAW seorang penyair dan Allah menyangkal. Surah 36 ayat 69-70. Jadi apa yang kita buat ni mesti ikut serupa para Nabi. Kalau kita ni jalan yang lurus tu, jalan para Nabi. Jadi jangan kita kata kita dakwa pula atas Nabi kita ni. Maknanya dulu pun Nabi pun macam ni, kita mengada-adakan, memalsukan dokumen lah, dalam arti kata lain. Quran tak cakap macam tu, tapi kita cakap Nabi buat macam tu. Apa yang kita buat tu kerana nakkan, sebenarnya kita buat tu tak ada contoh pun daripada Nabi. Tapi kita kata benda ni ibadah. Baru ni tadi dapat juga satu message, orang kata dia gunakan ayat Quran. Ini sebenarnya rasa saya, pada saya lah, ini yang dimaksudkan penunggang agama. Contoh macam kita gunakan hadis-hadis tu untuk membenarkan apa yang kita nak buat. Quran tu membenarkan apa yang kita nak buat. Bukan nak membenarkan apa kata Nabi. Contohnya macam orang kata nama Allah. Boleh tak saya cerita sikit yang tu? Boleh? Mungkin dapat. Sebut pasal zikir dengan Asma'ul Husna. Jadi, ada tak Nabi ajar kita macam tu? Yang dia kata ni, doktor, tapi dia masukkan juga doktor kata macam ni. Ini kita tengok ChatGPT pun boleh bagi juga keterangan macam ni. Jadi contoh, gunakan nama Allah yang baik. Ni pasal energi yang macam kononnya nak sampaikan. Sebutlah nama siapa pun, nama Islam ke apa ke.
Tapi mungkin tak ada kena mengena orang tu ni, orang yang menyampaikan tapi dalam keadaan apa dia dalil yang menyuruh nak rasa benda ni ibadah. Jadi dia kata kaedah rawatan macam-macam lah Kalau sakit telinga cakap asamik, asamik, asamik banyak kali. Tapi letak tangan dekat telinga. Kalau sakit, macam-macam sakit ada ni. Kalau kata tulang patah letak cakap an-nafi, an-nafi, an-nafi. Lepas tu tangan letak kat situ. Agak macam tu ke Allah Nabi ajar kita? Tapi ni berlaku. Semualah 99 nama tu sampai sakit slip disc ke, skoliosis ke, semua tu sebut nama Nabi, nama Allah yang macam ni. Kalau sakit lutut sebut ni. Allahu Akbar. Mana yang pergi yang Nabi ajar tu mana? Mana dia? Ini siapa ajar? Doktor sekian, sekian, sekian. Sebab dia ada kajian. Dia kajian apa benda, metafizik, whatever. Yang Nabi ajar tu, yang Nabi kata letak tangan dengan baca doa, minta kepada Allah tu, tak ada. Ni mengada-adakan. Tapi sebab ni kadang-kadang orang ni cakap macam itulah. Sebab itu Quran tu lain. Ni bukan. Ini dia. Jadi kalau kita pun macam tu, maknanya Quran tu hanya setakat dilagukan. Kita pun sebenarnya mungkin termasuk orang yang kata Nabi tu hanyalah seorang penyair. Apa yang terjadi kepada penyair? Dalam surah 26, siapa yang Allah kata penyair? Apa dia buat? Pekerjaan dia apa? Penyair. Ada tak Nabi kita macam tu? Jadi kita kena tengoklah balik. Surah 26. Okey, ayat 22. Okey, 221. Daripada 221 sampai 221 sampailah 226. Dan sampailah habis 227. It's okay, kita baca. Satu. Ya? 221. Panjang sikit. Ni cerita pasal Allah tanya kita ni. Ni soalan ni. Tentang penyair. Kita baca. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Baik, ni soalan. Allah tanya kita, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin? Mahukah aku beritahu kepada kamu atas orang yang ia turun oleh syaitan-syaitan. Maknanya mahukah aku beritahu kepada kamu siapakah orang yang syaitan-syaitan tu selalu turun? Tanazzal, ada syaddah ni. Mahukah aku beritahu akan kamu akan orang yang ia tu selalu turun oleh syaitan-syaitan. Mana turun atas dia tu. Tanazzalu, nak tak? Kalau nak saya terus. Kalau tak nak tak apa. Maulah, ya. Okay. Teruslah. Tanazzalu, ia selalu turun atas kulli tiap-tiap orang yang berdusta lagi berdosa. Lama lagi lah. Pernah. Boleh itu. Tak ya. Sekejap, anak ni masa ni lah pula dia datang ya. Dia balik sekolah. Okey, ia selalu turun atas tiap-tiap pendusta lagi berdosa. Yulquna sam'a, mereka menyampaikan apa akan yang didengar, apa yang mereka dengar, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang berdusta. Daripada yang didengari, mana mereka menyampaikan apa yang mereka dengar, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang berdusta. Pendusta lah. Wasyu'ara, dan
penyair-penyair ni satu orang yang bohong. Cakap dia bohong. Banyak bohong, lepas tu dia pun banyak membuat dosa. Jadi dia ni bila dengar, dia berbohong, bila disampaikan pula apa yang dia dengar. Kebanyakannya berdusta. Banyak apa yang dicakap tu adalah dusta. Buat benda-benda bohong. Dan juga penyair-penyair, yattabi'uhumul ghawun. Ia mengikuti akan mereka oleh orang-orang yang sesat. Ghawun, orang yang sesat dah suka ikut penyair. Jadi kita tak boleh kata Nabi SAW tu penyair. Dan Allah dah menidakkan juga kan. Alam, adakah tidak engkau melihat bahawasanya mereka berada, maknanya di dalam tiap-tiap lembah Yahimun, mereka merayau-rayau. Lembah Kelang ada. Lembah. Penyair-penyair, penyanyi-penyanyi, kalau dia nak buat konsert mesti dekat mana? Kat lembah kan? Kat lembah, maknanya lembah ni selalunya bandar besar. Selalu dia dekat situ. Jadi makna bukanlah kata dekat tempat lain ni buat konsert. Sibuk tertawan nak buat konsert ni, penyanyi lah ni. Penyanyi, dia buat apa? Berdusta. Yang ikut mereka ni biasanya orang-orang yang sesat, orang yang tak ada petunjuk, orang yang tak tahu jalan balik. Jadinya engkau melihat mereka ni berada di dalam every lembah, tiap-tiap lembah Yahimun. Mereka berayau-rayau. Mereka mencari, mereka merayau lah Yahimun, teraba-raba mencari-cari. Wa annahu, dan bahawasanya mereka berkata, mereka mengatakan akan apa yang tidak mereka kerjakan. Bayangkan orang yang menyanyi tu, yang menyanyi, dia cakap dia putus cinta. Ini yang memang dah lara. Ni cerita juga satu kali ada juga yang maksudnya kalau baca Quran, menyanyikan Quran, melagukan Quran. Baru ni saya ada tengok juga yang daripada yang macam dah bunyi macam gospel church. Orang nak buat macam selawat ke apa ke, baca Quran, tetapi mereka tidak laksanakan apa yang mereka katakan, mereka nyanyikan atau yang mereka lagukan tu. Ini cerita pasal penyair dan penyanyi. Kecuali orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Nampak ada Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kecuali orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan telah mengerjakan oleh mereka akan kebaikan dan telah mengingati oleh mereka akan Allah akan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Wantasaru min ba'di ma zulimu, dan telah wantasaru ni telah mempertahankan oleh mereka daripada apa yang telah dizalimi mereka, dan kelak ia mengetahui oleh orang-orang yang telah menzalim oleh mereka siapakah munqalibin yang qalibun, siapakah yang mengembalikan yang membolak-balikkan bagi munqalib yang qalibun, mereka akan kembali yang qalibun. Cuba terjemahkan, dia kata maksud dia apa? Dan mereka yang, orang yang dizalimi itu, kelak ia mengetahui apakah pemulangan ataupun pembalikan yang mereka akan dikembalikan, dipulangkan. Jadi cerita dia pasal penyair tadi. Jadi kalau kita tanyakan penyair itu macam mana? Kecuali orang yang daripada kalangan penyanyi ni, mereka bertaubat, mereka beramal saleh, kita pun sendirilah. Mana kita kena nampak dia buat apa. Daripada situ mesti berubah, mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Bukan sekadar bercakap aja. Maknanya nyanyi je. Dalam nyanyi tu semua, ya Allah aku rindu, aku ni, tapi sebenarnya tak ada apa pun. Keluar je daripada nyanyian tu, dia tak jadi apa. Jadi mereka ni lah yang selayaknya menjadi yang digelar orang gila tu. Jadi kita ni, nampak tak? Kita nak dapat siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang Allah beri nikmat tu. Jadi mesti kena tahu benda-benda yang Allah kata ni. Siapa Nabi tu? Nabi orang yang dipilih. Apa tu tugas Nabi SAW contohnya. Jadi kita nampak kerja. Bila kita nampak kerja tu, baru kita nampak kita ni sama tak? Kita ni ada tak buat apa yang Allah turunkan ataupun apa yang Allah amanahkan kepada Nabi kita. Dan siapa-siapa yang mengikut Nabi SAW. Jadi kita kena tengok di situ. Dalam surah 33 ayat 40. Dia banyak pula dia punya ni. Tak sempat kot. InsyaAllah sikit je lagi. Nanti kita sambung lagi, kita kupas lagi sikit. Next week insyaAllah kalau tak sempat hari ni.
Surah 33 ayat 40. Kita baca, Arif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Tidaklah Ya, ada 40 je. 40. Tidak adalah Muhammad itu bapa bagi seorang pun daripada lelaki-lelaki bagi kamu. Dia bukanlah bapa-bapa kamu. Nabi bukan bapa daripada seorang daripada kalangan kamu. Dan akan tetapi Rasulullah dia adalah, dan walaupun tetapi dia adalah Rasulullah, Rasul bagi Allah dan penutup bagi para nabi, semua nabi. Dan adalah Allah dengan tiap-tiap daripada sesuatu maha mengetahui. Jadi bila kita faham macam ni, maknanya Nabi SAW tu dia adalah Rasulullah. Dan tak ada lagi Nabi selepasnya. Wa khataman nabiyyin. Kalaupun Nabi tu orang yang kita ni jangan cepatlah macam tadi terkesima, terkagum dengan orang yang awakannya jadi rasa macam bapa. Nabi tu macam mana, macam kalau keturunan Nabi Rasulullah SAW tu boleh ada salah silah tu, tak ada masalah, tapi mestilah ikut apa yang Nabi ajar sebagai seorang Rasulullah. Bukannya kita ni nak bermegah-megah jadi macam dengan keturunan ni tadi. Bukanlah Muhammad tu bapa bagi seorang daripada rijalikum, ketua-ketua kamu. Ya, jadi kat situ ada tugas-tugas Nabi yang akan kita sambung lagi, kita bincangkan minggu hadapan. Tadi macam digress sikit, tapi sebab nak ceritakan pasal penyair, nak kata digress tu tidaklah. Tetapi maksudnya kadang-kadang bila saya rasa perlu pula cerita ni, syair ni dekat dalam mana? Dekat dalam surah berapa tadi? Surah 26 ayat 21 sampai 227. Right. Jadi bila kita cerita tu, maknanya kita ni, saya takut kalau saya tak cerita pasal ayat tu, macam seolah-olah benda tu datang daripada saya. Saya boleh salah, tapi Quran tak salah. Saya nak kalau boleh macam tu lah. Setiap yang dengar daripada kelas saya ni tak nak dengar quote dah. Teacher Aida kata. It's like always be qala Allah Ta'ala. Mesti macam tu. Qala Rasulullah SAW. Mana-mana yang pendapat saya tu, kalau memang jelas pendapat saya tu tak ada sandarannya daripada Quran dan Sunnah, tolaklah jauh-jauh. Janganlah quote saya. Jadi baca ayat ni semula, apa yang kita sampaikan ni, maknanya yang kita baca hari ni, dan kaji balik. Mungkin kalau masa itulah, bacalah tafsirnya. Baca dulu tafsir tu selepas kita baca ayat-ayat ni. Jangan kita terus macam tanya ChatGPT tu ya. Rasa tak adalah dalam kelas ni. Tidak. Tapi maknanya sekarang dia dah macam trending sangat-sangat. Semua orang suka nak cakap dalam hal agama ni pun seolah-olah memang yang Allah kata tu, mereka tahu surah 30 ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Benda tu tak akan menjadikan seorang tu lebih bertakwa. Bukan benda tu. Tapi kita ni kalau tadabbur, bila kita cerita pasal tadabbur, ni kena ingat sikitlah. Maksud saya, tadabbur tu kita yang ambil pelajaran, bukan kita memuntahkan benda yang kita tahu. Tadabbur ni. Kalau ChatGPT, maknanya kita suruh ChatGPT tu tadabbur. Tadabbur tu untuk kita. Satu ayat tak sama. The way Allah speaks to you is not the same as Allah speaks to me. Maknanya satu ayat tu, kita tak boleh force benda tu pada orang. Pemahaman. Sebab itu saya kata, baca semula ayat-ayat ni. Tadabbur ni, kita yang mesti tadabbur. Wajib. Bukannya, tadabbur ni kadang-kadang orang terlampau, teknik. Dia terlampau, apa panggil? Dia got technical.
technical aspect je. Dia got carried away with the technique tadabbur. Jadi macam sentiasa memikirkan kelainan supaya nak tarik orang ramai. Kemungkinannya macam tu. Sedangkan sepatutnya dia bukan macam tu, sebab dia adalah satu kewajipan setiap orang Islam ni. Surah 38 ayat 29. Allah kata, kenapa tak nak tadabbur? Dia bukan kata kenapa tak nak ikut teknik tadabbur ni, tak. Kita baca Quran tu biarpun sikit, biarpun satu, tapi kita yang dapat ada perubahan pada diri kita. Dan kita je yang tahu benda tu. Kita tak boleh samakan dengan orang lain. Tapi sepatutnya dia hasil dia tu mengubahlah cara kita berfikir, dan kita daripada fikir dunia kita fikir pada akhirat. Dulu kita syirik kepada Allah, kita sekarang tauhid. Dulu kita banyak buat bid'ah, sepatutnya kita berubahlah. Minaz zulumati ilan nur litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim. Okey, nanti kita sambung lagi. Apa cerita tentang ni tadi? Nabi bukan bapa kita, bukan bapa kamu, bukan ayah kamu. Jadi dia adalah pesuruh Allah, utusan daripada Allah. Tu kita kena ingatlah. Kemudian nanti kita tengok apa bila dia kata utusan Allah, insya-Allah kita sambung minggu depan. Apakah perkara yang dia lakukan dan yang kita sepatutnya ambil tindakan. Baik, untuk hari ini kita tawakuf dulu, kita berhenti setakat ni dulu. Ada soalan? Tak ada. Jadi kalau tak ada soalan, alhamdulillah, saya mohon maaf dulu atas apa-apa yang salah silap saya bercakap tadi. Ketika siapa yang nak keluar dulu boleh, tapi siapa ada soalan boleh tinggal lagi. Saya yang akan last nanti tutup Zoom ni. Baik, kalau tak ada apa-apa, أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته